Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 SK KSSR Semakan 2017. Tema yang keempat, kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit yang ke-10, semarakkan budaya kita. Dalam tajuk Anyaman Ribu-Ribu. Dalam standard pembelajaran 5.1.4/3 Romans. Dalam standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.4 Romans 3, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata tugas yang kita pelajari pada hari ini ialah kata nafi. Objektif kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina ayat menggunakan kata nafi mengikut konteks yang betul. Kedua, melengkapkan 10 ayat menggunakan kata nafi dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membina 4 ayat menggunakan kata nafi mengikut konteks dengan betul secara bimbingan. Yang kedua, melengkapkan 8 daripada 10 ayat menggunakan kata nafi dengan betul secara individu. Jadi murid-murid sudah bersedia? Jika sudah bersedia, murid-murid boleh buka buku teks halaman 71 dalam topik kemahiran tata bahasa dalam tajuk Anyaman Ribu-Ribu. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Seperti biasa, pada aktiviti yang pertama kita perlu membaca dan memahami teks. Kemudian barulah kita boleh melakukan aktiviti yang seterusnya. Kamu sudah bersedia? Jika sudah bersedia, dengar bacaan daripada cikgu. Anyaman Ribu-Ribu. Hadif, Miling dan Ranjif membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman. Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar, namun memerlukan kesungguhan. Langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti yang berikut. Pertama, batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan, tempat kosong, cangkul. Kedua, hanya bahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang, tempat kosong, mudah putus dan rosak. Yang ketiga, helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Helaian tersebut, tempat kosong, boleh terkena air sebelum digunakan. Keempat, helaian ribu-ribu diukur tempat kosong dengan pisau tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Okey, jika kamu lihat di sini, teks tentang anyaman ribu-ribu. Jika kamu lihat, ini ialah bakul yang dihasilkan daripada tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman, iaitu sejenis tumbuhan yang dipanggil ribu-ribu. Ya, ia terkenal di Sabah, malah juga di Kelantan dan di Terengganu. Namun untuk membuat anyaman daripada tumbuhan ribu-ribu ini memerlukan kesungguhan kerana kerjanya agak rumit. Mari kita lihat langkahnya satu persatu. Yang pertama, batang ribu-ribu serta akarnya perlu dicabut menggunakan tangan, ya, tidak menggunakan peralatan lain. Yang kedua, kita hanya mengambil pangkal ribu-ribu sahaja dan dibelah menggunakan pisau. Seterusnya, belahan pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya belahan itu menjadi seimbang kerana ianya mudah putus dan rosak. Yang ketiga, helaian ribu-ribu yang telah kering perlu diraut menggunakan pisau.
Yang keempat, helaian ribu-ribu perlu diukur dengan menggunakan pisau tetapi perlu memasukkan dulu ke dalam lubang tudung tin yang telah ditebuk. Ini untuk memastikan ukurannya ialah sekata. Ya, ini ialah tentang bagaimana menghasilkan baku ataupun kraft tangan menggunakan sejenis tumbuhan paku pakis yang dikenali sebagai ribu-ribu. Okey, jelas ya murid-murid? Jika jelas, mari kita pergi ke slide seterusnya. Oleh kerana kita perlu melengkapkan teks tadi dengan kata nafi, sebelum itu cuba terangkan dulu apakah itu kata nafi. Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Ada dua bentuk kata nafi, iaitu bukan dan tidak. Okey, kita lihat bukan. Bukan mesti berada di hadapan frasa nama dan frasa sendi. Contoh, buku itu daripada Hana, bukan daripada Siti. Jika kamu lihat tulisan yang daripada ini ialah frasa sendi nama. Ya, jadi kita menggunakan kata nafi bukan. Yang ringan tulang itu ravi, bukan mutu. Mutu ialah frasa nama. Jadi kata nafi yang perlu kita gunakan ialah bukan. Kata nafi yang kedua iaitu tidak. Tidak berada di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh, jikalau Hani tidak membantu, sudah tentu saya buntu. Ya, membantu ialah frasa kerja. Jadi kata nafi yang digunakan di sini ialah tidak. Barulah saya tahu cerita mistik itu tidak benar. Ya, benar merupakan frasa adjektif. Jadi kata nafi yang kita guna ialah tidak. Ya, formula di sini yang perlu murid-murid ingat bukan digunakan untuk frasa nama dan frasa sendi nama. Manakala kata nafi tidak digunakan untuk frasa kerja dan frasa adjektif. Jadi murid-murid kena tahu ya, apakah itu frasa nama, frasa sendi nama, frasa kerja, frasa adjektif. Cikgu pasti cikgu-cikgu kamu telah menerangkan topik tata bahasa ini. Ya, jadi kamu perlu membuka balik, mengulang kaji topik-topik ini supaya kamu mahir dalam penggunaan kata nafi. Kita teruskan dalam aktiviti yang seterusnya. Ini ialah langkah-langkah untuk menghasilkan anyaman ribu-ribu tadi. Ya. Jadi kita perlu melengkapkan pensel ini dengan menggunakan kata nafi. Mari kita lihat langkah yang pertama. Batang ribu-ribu serta akana dicabut menggunakan tangan tempat kosong cangkul. Jadi mari kita lihat cangkul ini ialah apa? Cangkul ialah frasa nama. Yang bila frasa nama, kamu ingat balik formula tadi. Frasa nama, kita perlu menggunakan kata nafi, tidak ataupun bukan. Ya, bukan. Ya, kerana bukan digunakan untuk frasa nama dan frasa sendi nama. Jadi jawapannya bukan. Okey, yang kedua. Ya, belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang, tempat kosong, mudah putus dan rosak. Kita lihat lepas garis tu frasa apa? Ya, merupakan frasa adjektif. Jika frasa adjektif, apakah jawapan yang betul? Ya, belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang, tidak mudah putus dan rosak. Kata nafi tidak kita gunakan dalam frasa adjektif dan frasa kerja. Okay, jelas ya murid-murid? Jelas, kita tengok langkah yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Helaian tersebut, tempat kosong, boleh terkena air sebelum digunakan. Jadi kita lihat dulu. Boleh terkena merupakan frasa kerja. Jadi apakah jawab kata nafi yang sesuai? Helaian tersebut tidak boleh terkena air sebelum digunakan. Ya. Mari kita lihat yang keempat. Helaian ribu-ribu diukur tempat kosong dengan pisau, tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Ya, kita lihat dengan merupakan kata sendi nama. Ya, jadi murid-murid boleh teka tak apa kata nafi yang sesuai digunakan dengan frasa sendi nama ini? Ya, semestinya bukan. Ya, bukan dengan pisau. Ya, jelas ya murid-murid?
kita telah melengkapkan langkah-langkah untuk menghasilkan anyaman dengan menggunakan kata nafi. Jadi kita teruskan dalam aktiviti yang seterusnya. Okay, dalam aktiviti ini, tugasan yang kedua, kamu perlu mengisi tempat-tempat kosong dengan kata nafi yang sesuai. Jadi seperti biasa, cikgu dah tunjukkan jalannya tadi. Kamu perlu mengenal pasti selepas ruangan kosong ini apakah perkataan frasa yang digunakan sama ada frasa sendi nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa nama. Dari situlah kamu dapat memastikan jawapan yang kamu lengkapkan itu benar dari segi kata nafi. Dan kamu boleh rujuk di sini mushi cilik. Kata nafi terbagi kepada dua, iaitu bukan dan tidak. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Kata nafi tidak hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Kamu boleh lengkapkan tugasan ini dengan baik, baca dan garis frasa-frasa yang terlibat selepas garisan kosong itu dan rujuk formula yang cikgu berikan. Cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan ini dengan betul dan tepat. Jelas ya murid-murid tugasan pada hari ini? Jika jelas, mari cikgu kongsikan nilai murni berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu kerajinan. Jika kamu lihat, anyaman bukan merupakan satu pekerjaan ataupun seni yang mudah dilakukan. Ia amat sukar dan ia memerlukan kerajinan, kesungguhan dalam menghasilkan hasil kraf tangan tersebut. Dan nilainya itu sangat mahal kerana penghasilannya yang sangat rumit dan memerlukan kerajinan dan kesungguhan yang betul-betul daripada penghasilnya. Jadi sesiapa yang mempunyai ahli keluarga yang berbakat untuk menghasilkan seni anyaman ini, kamu boleh belajar supaya ilmu ini kekal hingga ke generasi yang seterusnya. Okay, baiklah murid-murid, ini sahaja video pembelajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada perkongsian tentang kata nafi pada hari ini. Jadi kita akan jumpa di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.